Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk pelajar-pelajar SK Komplek UDA. Saya Encik Khairul Azman bin Besar selaku Ketua Guru Disiplin telah diamanahkan oleh unit M untuk memberikan ceramah mengenai disiplin dan peranan pelajar menghadapi masalah disiplin pada hari ini. Saya telah melihat dari pelbagai sudut dan dapat dirumuskan bahawa disiplin di sekolah ini semakin merudum dari segi prestasinya. Jadi dengan pendekatan yang telah diberikan oleh pihak sekolah melalui unit hal ehwal murid, saya telah diamanahkan untuk memberikan beberapa perkara yang mesti dipatuhi dan diamalkan oleh warga sekolah, terutama pelajar-pelajar sama ada daripada pelajar tahun 4 sehingga tahun 6 pada waktu pagi. Saya berasa amat duka cita dengan permasalahan disiplin pada hari ini, yang mana pelajar-pelajar kita telah mengambil sikap tidak mengendahkan peraturan sekolah. Walhal perkara ini adalah perlu bagi warga sekolah, terutama pelajar, yang mana disiplin merupakan tonggak utama yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin menegur beberapa perkara yang berkaitan dengan disiplin. Okey, perkara yang pertama saya lihat melalui pemerhatian saya ialah masih ada lagi yang mundar-mandir mundar-mandir sewaktu tiada guru keluar daripada kelas untuk ke sesuatu tempat tanpa pengawasan guru. Itu merupakan kesalahan yang amat besar kerana awak telah keluar daripada kelas tanpa perizinan guru. Jadi saya harap semua pelajar tolong berada di dalam kelas walaupun tiada guru, dan setiap unit terutama pengawas, penolong kelas dan ketua kelas tolong ambil tindakan untuk mengawal kelas supaya sentiasa dalam keadaan senyap dan teratur. Jika ada pelajar yang bising, segera laporkan kepada saya atau mana-mana guru, sebab semua guru merupakan guru disiplin. Itu merupakan perkara yang pertama. Yang kedua, pada hari ini juga pelajar kerap ke tandas untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kalau awak ke tandas untuk membuang hajat, iaitu membuang air kecil dan air besar, itu tiada masalah. Tetapi sekarang yang menjadi masalahnya ialah pengurusan tandas, yang mana penekanan kebersihan, kebersihan yang mana setiap pelajar wajib menjaga kebersihan tandas. Tandas adalah kewajipan kita semua supaya kelihatan bersih, supaya selesa dan cantik. Jadi saya lihat warga sekolah, terutama pelajar sekarang ini tidak menjaga kebersihan tandas. Ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian dan rumutan daripada pihak yang menjaga kebersihan tandas, iaitu pihak cleaner, yang mana mereka telah membuat rumutan tentang mangkuk tandas. Mangkuk tandas yang telah dibuang segala pelbagai sampah. Di sini saya amat duka cita dan saya
harap pelajar semua supaya sentiasa peka dengan permasalahan ini. Permasalahan ini bukan hanya pada hari ini. Pihak sekolah setiap saban tahun menghabiskan ribuan ringgit. Ribuan ringgit terpaksa dibuang begitu sahaja. Kosnya untuk penyelenggaraan tandas yang mana tandas tersumbat. Tandas tersumbat, jadi kita terpaksa membawa satu syarikat pembersihan untuk membersihkan tandas daripada segi manhole dia, daripada segi aliran air supaya tidak tersekat. Kalau masalah tandas tersumbat, pelajar juga amat tidak selesa dengan bau, dengan cara untuk menggunakan tandas tersebut. Dan mungkin ini sedikit sebanyak akan membuatkan awak semua jijik apabila tandas tersumbat. Jadi permasalahan ini timbul akibat sikap pelajar itu sendiri. Yang pertama, pelajar suka membuang sampah ke dalam lubang tandas. Saya beri amaran supaya pelajar buang sampah dalam tong sampah yang disediakan. Yang kedua, bagi wanita atau pelajar wanita yang telah datang bulan atau datang haid, mereka terpaksa menggunakan tuala wanita atau pad wanita. Jadi cara penggunaannya ialah jangan dibuang ke dalam lubang tandas, kerana ini boleh menyebabkan lubang tandas tersumbat. Banyak aduan. 8 tahun apabila kita bersihkan saja akan keluarlah pad-pad wanita ini. Dan ini merupakan penyumbat utama di dalam tandas wanita. Jadi saya harap pelajar wanita bersihkan dahulu pad kamu daripada segala darah. Pad kamu kamu perlu masukkan pad wanita itu ke dalam plastik. Ke dalam plastik yang dibawa oleh kamu bersama-sama dengan pad tersebut. Kemudian kamu perlu buang pad tersebut di dalam tong sampah. Di dalam tong sampah, bukan di dalam lubang tandas. Ingat tu, perlu buang dalam tong sampah. Jadi harus tindakan segera daripada pelajar wanita. Okey. Kemudian pelajar lelaki juga dikesan membuang botol air minuman, air botol mineral dan air botol minuman, kotak minuman, apa-apa sahaja sampah yang boleh menyebabkan lubang tandas tersumbat. Ini juga perbuatan yang tidak baik, dan kamu harus menghentikan segera segala perbuatan yang kamu buat supaya tandas kita sentiasa bersih. Tandas ni kalau kita jaga, kita sentiasa bersihkan, kita jaga dari segi kebersihan, insya-Allah tandas akan menjadi satu tempat yang bersih dan kamu akan berasa selesa apabila menggunakannya. Seperti nilai-nilai orang Korea dan orang Jepun, yang mana mereka menggunakan tandas macam hotel 5 bintang. Macam mana tu cikgu cakap? Dia orang tidak ada sampah satu pun dalam tandas dia orang. Dan dia orang boleh tidur. Dia boleh tidur di dalam tandas, boleh melakukan aktiviti seperti membaca surat khabar, seperti tempat kamu, ruang kamu. Itu ialah tandas, Itu ialah tandas. Tapi penjagaan mereka amat rapi. Mereka menjaga tandas tersebut umpama nyawa mereka sendiri.
Jadi cikgu harap pelajar pun samalah, mengambil contoh daripada nilai murni yang telah diterapkan oleh orang Jepun dan orang Korea, kita terapkan di dalam tandas di sekolah. Setiap kali nak buang air, kamu perlu apa? Perlu flashkan tandas. Gunakan flash yang telah disediakan. Kemudian penggunaan air pun jangan membazir. Sempena sekarang ni kita dapat lihat strok haba yang melanda negara, terutama kita akan menghadapi musim El Nino. Jadi kita kurangkan pembaziran air. Maknanya gunakanlah air secara berhemah di dalam tandas. Jangan membazir. Kalau perlu awak basuh selepas penggunaan tandas tu, awak basuhlah mangkuk tandas tu dekat-dekat bawah tu dengan menggunakan air yang dalam kuantiti yang orang kata tak banyak, tapi tetap dijaga kebersihannya. Okey. Dari segi tandas juga cikgu lihat penelitian cikgu, ramai antara pelajar kita yang menjadikan tandas ni sebagai tempat lepak. Tempat lepak, tempat pertemuan untuk kamu berbual-bual. Ini merupakan salah satu tabiat yang tidak baik, kerana tandas ialah tempat untuk kamu melepaskan hajat, terutama buang air kecil dan buang air besar. Bukan tempat pertemuan mana-mana pelajar nak lepak ataupun nak melarikan diri daripada mana-mana guru, jadi bersembunyi dalam tandas. Itu tidak boleh. Sebab ada berlaku satu kes di mana pelajar telah konten daripada guru subjek dan bersembunyi dalam tandas. Itu merupakan pelanggaran disiplin. Kamu boleh dicas sebagai konten kelas dan boleh diambil tindakan mengikut peruntukan yang telah digariskan oleh pihak sekolah. Jadi saya boleh ambil tindakan dan boleh direkodkan di dalam sistem sasiah diri murid. Jadi jangan lagi suka melepak. Apabila habis saja selesai membuang hajat, segera masuk ke dalam kelas. Paling lama pun kalau saya rasa untuk buang kecil tak sampai dah 5 minit. Ini kadang-kadang guru terpaksa menunggu sampai 7 minit, 8 minit di dalam kelas untuk seseorang pelajar itu masuk semula ke dalam kelas setelah keluar daripada kelas. Awak buat perkara yang wajib, apa yang awak nak buat, buang air, kemudian terus bergegas ke dalam kelas. Jadi tiada istilah lepak. Itu yang telah saya tekankan tadi. Okey, bagi pelajar perempuan juga, lihat banyak yang menggunakan tandas untuk bermakeup. Membetulkan tudung, membetulkan oning tudung lah, kemudian mengambil kesempatan, berbual-bual, membawang perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi lupakan semua sifat-sifat yang tidak baik. Dan cikgu harap kamu gunakan tandas sebaik mungkin sebagai tempat untuk melepaskan hajat kamu tadi. Cikgu tekankan di sini, tolong jaga kebersihan tandas dan tanggungjawab semua pelajar untuk menjaga tandas supaya sentiasa bersih, terhindar daripada segala bau busuk. Jadi cikgu harap kamu dapat praktikan segala yang telah saya beritahu tadi, dan perangai-perangai yang tidak elok tolong jangan buat
saya harap kamu mulai berubah. Setelah mendengar ceramah yang telah disampaikan ini, dan cikgu harap segala perangai yang tidak elok sebelum ni kita buang jauh-jauh. Dan ingat, tandas adalah tempat syaitan. Jadi tidak elok untuk belajar duduk di dalam tandas itu terlampau lama. Di kesempatan ini juga saya juga ingin menegur tentang permasalahan disiplin lain yang mana berkaitan dengan pengurusan diri pelajar-pelajar. Pelajar diingatkan supaya sentiasa kemas dan menarik. Dari segi personality awak sebagai pelajar. Tolong jaga rambut bagi pelajar lelaki supaya sentiasa pendek dan kemas. Dari segi pemakaian juga, tolong masukkan baju, walaupun kamu sekarang ni memakai seluar sukan dan baju t-shirt, tolong masukkan di dalam seluar supaya baju tersebut tidak terkeluar. Jadi saya harap pelajar lelaki tolong patuhi peraturan dan jangan keluarkan sebarang baju daripada seluar kamu. Bagi pelajar perempuan juga, kamu juga perlulah sentiasa kemas. Dari segi penjagaan diri terutama, pastikan tidak berinai. Tidak berinai, memakai inai adalah merupakan satu kesalahan disiplin. Kamu tidak dibenarkan sekali-kali berinai memakai sebarang perhiasan. Contohnya memakai gelang. Saya dapat lihat ni sekarang ni ramai pelajar perempuan yang memakai gelang berwarna hitam. Tolong tanggalkan gelang tersebut, simpan dahulu. Awak tidak dibenarkan memakai sebarang perhiasan untuk ke sekolah. Dilarang sama sekali. Dan juga awak juga tidak dibenarkan memakai apa-apa yang boleh mendatangkan masalah lain, seperti membawa alat makeup ke sekolah. Pada tahun lepas banyak alat makeup telah saya rampas berserta sekali dengan cermin. Jadi saya harap pada tahun ini pelajar datang ke sekolah, terutama pelajar perempuan datang ke sekolah tanpa membawa sebarang alat makeup. Ini sekolah, tempat awak belajar, bukan untuk menjadi tempat sebagai awak mencantikkan diri. Awak tidak perlu lagi mencantikkan diri, nak jadi model ke apa. Awak hanya datang ke sekolah belajar sahaja dahulu. Belajar bersungguh-sungguh supaya awak menjadi insan yang berguna pada suatu hari nanti. Okey, bagi pelajar lelaki juga, cikgu harap penjagaan diri juga macam umpama kuku yang panjang tu tolong potong, bagi nampak kuku awak tu sentiasa pendek. Jadi pengurusan diri amat penting bagi pelajar untuk membolehkan ibu bapa atau pihak guru bangga dengan awak, personality awak. Okey. Dari segi pengurusan untuk ke sekolah, cikgu harap pelajar-pelajar yang datang lewat ni tolong ambil cakna ataupun tolong ambil tanggungjawab supaya datang lebih awal ke sekolah. Bagi pelajar, awak dimestikan hadir ke sekolah sebelum pukul 7 pagi. Kerana kita ada program pagi di Dewan. Dan sesi pembelajaran bermula seawal pukul 7.20 pagi. Bagi pelajar yang lewat, kamu mesti masuk
melalui pintu hadapan. Kerana pintu di belakang dewan akan ditutup tepat jam 7.20 pagi. Kalau pelajar yang lewat ni, kamu akan diambil nama dan kemudian tindakan daripada pihak sekolah akan menyusul. Jadi cikgu harap bagi pelajar yang dekat ni tolong datang awal. Ramai daripada antara yang datang lewat ini adalah merupakan mereka yang tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah. Jadi cikgu harap awak uruskan diri awak malam tu, tolong bangun awal waktu pagi tu, dan pada waktu malam tolong tidur awal. Bagi pelajar, kamu dimestikan tidur sebelum pukul 10 malam. Dan mesti bangun seawal pukul 6 pagi. Dan pastikan solat subuh. Kalau yang boleh bersarapan, tolong sarapan di rumah. Jadi mengurangkan masalah. Masalah apa? Masalah sakit perut di sekolah kerana tidak bersarapan pada waktu pagi. Awak nak bersarapan di luar, dialu-alukan. Cuma perlu hadir ke sekolah sebelum pukul 7 pagi. Jadi awak kena sarapan awal-awal lah. Pukul 6.30 dah kena sarapan dekat kedai. Jangan pula nak sarapan pada pukul 7 pagi. Okey, kemudian pergerakan pada waktu balik, pelajar mesti melalui laluan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jangan suka-suka hati mengubah laluan. Ikut suka awak sahaja. Dan bagi yang menaiki van, bas sekolah, kereta yang disewa, kamu perlu turun awal. Minta kebenaran daripada guru yang mengajar subjek. Untuk mengelakkan, yang pertama kamu tertinggal van. Dan yang tertinggal van ni ada juga di kalangan pelajar-pelajar yang suka bermain-main, yang mana mereka tidak maklumkan kepada rakan-rakan bahawa mereka nak pergi ke kantin untuk membeli air. Ini masalah utama sekali. Jadi rakan-rakan awak ingatkan awak dah naik van, rupa-rupanya tertinggal. Jadi tolong duduk dan tunggu van atau bas sekolah sehingga van atau bas sekolah sampai. Jadi cikgu harap segala saranan, segala apa yang disampaikan pada hari ini, cikgu harap semua pelajar dapat mengikutinya dengan baik. Saya nak semua pelajar menjadi pelajar yang berdisiplin dan mempunyai keterampilan diri yang tinggi. Tunjukkan awak ni sebagai pelajar yang cerdik dan dapat membawa diri dengan baik. Kerana pelajar yang baik merupakan pelajar yang ikut segala saranan dan arahan daripada guru-guru. Pastikan juga kerja rumah siap. Kerana terdapat juga rungutan daripada guru subjek. Ramai yang tidak membuat kerja rumah dan mengambil kesempatan. Malas. Cikgu tak nak unsur ini berjangkit daripada seorang ke seorang individu. Awak sebagai pelajar laksanakan tanggungjawab awak. Apabila cikgu dah bagi kerja rumah, tolong buat dan tolong siapkan seperti yang diarahkan. Itu adalah tanggungjawab awak. Saya juga berharap awak hormatilah guru. Apabila jumpa guru, tidak perlu malu untuk mengucapkan salam atau mengucapkan selamat pagi bagi yang bukan beragama Islam. Itu sebagai tanda hormat awak sebagai seorang pelajar terhadap gurunya. Cikgu harap
amalan ini sentiasa diperhatikan dan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Walaupun pelawat yang hadir ke sekolah kita, tolong bagi salam dan hormat mereka sebagai pelawat. Akhir kalam, cikgu daripada unit hal ehwal murid, terutama di bawah unit disiplin, berharap pelajar-pelajar SK Kompleks Udang sentiasa dirahmati oleh Allah dan sentiasa menjadi pelajar yang berdisiplin serta dapat mewujudkan satu pelajar yang berintegriti dari segi masa, dari segi tanggungjawab sebagai pelajar, sentiasa membuat apa yang diarahkan, jangan membantah atau ingkar terhadap arahan-arahan yang telah diberikan. Dengan ini saya mengakhiri saranan atau ceramah mengenai disiplin ini dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberikan saya peluang untuk bercakap sepatah dua kata pada slot yang telah diberikan ini. Yang baik itu datanya daripada Allah dan yang buruk itu mungkin datang daripada kelemahan saya, dan cikgu harap juga kita sama-sama perbaiki setiap kesalahan yang kita telah lakukan. Sekian, terima kasih.